TV KPM. Bagaimana ni Y berubah secara langsung dengan X dan berubah secara songsang dengan Z? Macam mana saya nak buat ni aja? Y berubah secara langsung dengan X, berubah secara songsang dengan Z. Hai Hanif. Hai cikgu. Berkerut-kerut muka Hanif hari ini. Ya cikgu, saya tak faham cikgu soalan ni cikgu. Bagaimana saya nak jawab ni? Y berubah secara langsung dengan X dan berubah secara songsang dengan Z. Oh, kalau macam tu, kita tunggu selepas ni. Baik cikgu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton slot menengah atas di Direct TV KPM dan nama saya Hanif Shonia. Hari ini kita ada mata pelajaran kegemaran saya. Kita belajar, kalau dah tengok apa yang saya buat di awal tadi kan, mesti dah boleh bayangkan apa yang kita nak belajar hari ini kan. Baiklah, kita juga sudah menonton profil guru kita iaitu Cikgu Nur Faiza Abu Bakar dari SMK Taman Bunga Raya 1 Rawang Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Hanif. Baik, Cikgu apa khabar hari ini? Oh baik, Alhamdulillah. Baik, Cikgu boleh perkenalkan diri sikit kepada murid-murid di rumah? Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan saya, Cikgu Nur Faiza dari SMK Taman Bunga Raya Bukit Beruntung. Dan hari ini Hanif, bersama dengan saya ada 4 orang murid. Okey, dan murid yang pertama adalah Nur Qurratu Ain binti Mat Ranzi. Murid yang kedua bersama dengan saya adalah Mutiara binti Rozliham. Murid yang ketiga adalah Daing Muhammad Furqan bin Azmi. Dan murid yang keempat adalah Ahmad Mustaqim bin Omar Osman. Inilah murid-murid yang akan bersama dengan saya, bersama dengan Hanif untuk belajar matematik menengah atas tajuk ubahan bergabung. Ubahan bergabung, itulah tajuk kita hari ini cikgu. Saya rasa sangat menarik. Saya pasti rakan-rakan saya di rumah, murid-murid dalam talian juga sudah bersemangat nak belajar hari ini. Baik cikgu, kongsikan apa yang kita nak belajar dalam topik kita hari ini mengenai ubahan bergabung. Baiklah, tanpa kita buang masa, kita pergi kepada apa yang kita nak belajar hari ini. Ubahan bergabung, matematik menengah atas tingkatan 5 Hanif, bab 1. Okey, sebelum itu nak tahu dulu apa tu pengenalan ataupun apa itu ubahan bergabung. Tetapi kita nak tahu dulu objektif kita hari ini. So kita ada 3 objektif. Objektif yang pertama, selepas habis kelas saja Hanif, murid kita akan boleh atau berjaya menerangkan maksud ubahan bergabung. Kedua, murid juga dapat menentukan hubungan antara 3 atau lebih pemboleh ubah bagi suatu ubahan bergabung. Dan yang ketiga adalah murid dapat menyelesaikan masalah melibatkan ubahan bergabung. Okey, ada 3 objektif pembelajaran untuk kelas kita hari ini. Okey, jadi Hanif, tadi kan Hanif baca kan, ubah secara langsung, secara songsang. Okey, apa itu? Kita mari belajar tentang ubahan bergabung. Baiklah, murid-murid, ubahan bergabung merupakan gabungan, gabungan ubahan langsung atau ubahan tercantum dan ubahan songsang. Sekiranya kita lihat di sini, dia mesti melibatkan ubahan langsung atau ubahan tercantum. Dan dia mesti gabung dengan ubahan songsang. Bila kita sebut songsang tu, kita tahu dia mesti dalam bentuk songsangan. Bila songsangan tu, pecahanlah Hanif. Betul cikgu. Jadi, kalau kita nak tengok, dia boleh tulis macam yang Hanif buat tadi. Boleh ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X dan secara songsang dengan Z. Sama yang macam kita mula-mula tadi Hanif. Jadi macam mana kita nak tulis? Kita boleh tukarkan dia kepada... Okey, sebelum tu, nampak ada gambar berudu, ada gambar katak kan Hanif kan? Ya, cikgu. Dan juga anak murid saya. Alright, jadi saya nak relate sikit, nak hubungkan berudu dan katak kejap lagi. Alright. Untuk ini, Y berubah secara langsung dengan X. Sebab itu X berada di atas. Sebab secara langsung.
Manakala Y berubah secara songsang dengan Z. Jadi bila kita sebut songsang, mesti dalam songsangan. Maksudnya 1/Z. Sebab itu bila kita gabung, kita akan jadi inilah dalam bentuk ubahan atau hubungan ubahan. Seterusnya, daripada hubungan ubahan, murid perlu tukarkan kepada Y sama dengan KX per Z. Di mana K ini adalah pemalar. K ini adalah pemalar. Jadi, apa yang murid kena tahu, hubungan antara berudu dengan katak, ini adalah tips saya. Ubahan berudu. Berudu berubah kepada, nak tukar pada persamaan, kepada katak sama dengan K. Maksudnya, murid mesti wajib tukarkan daripada hubungan ubahan kepada bentuk persamaan. Ini benda yang wajib. Kalau murid tak tukarkan Hanif, murid akan bermasalah untuk menyelesaikan soalan. Walaupun sebenarnya soalan tu tak minta pun nilai K tersebut atau nilai pemalar. Okey. Seterusnya, kita tengok contoh soalan. Diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X dan secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Di sini pun kita dah lihat ada dua jenis ubahan. Satu secara langsung dan yang kedua secara songsang. Inilah maksudnya ubahan bergabung. Okey, apa yang kita nak buat? Kita tukarkan kepada bentuk ubahan, hubungan ubahan. Seterusnya, berudu mesti tukar menjadi katak. Jadi kita perlu tukarkan dia dalam bentuk persamaan seperti ini. Di mana murid mesti ada nilai K sama dengan K. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada soalan. Okey, daripada tadi kita tambah sikit soalan. Jika Y sama dengan 10, apabila X sama dengan 2 dan Z sama dengan 36. Ungkapkan Y dalam sebutan Z. Maksudnya di sini, murid kena jadikan Y itu sebagai rumus kita. Tadi kita dah dapat pun dalam bentuk persamaan, maka kita gantikan Y itu dengan 10, X itu dengan 2 dan Z itu dengan 36. Kita gantikan seperti yang ditunjukkan. Saya harap murid-murid faham, Hanif pun boleh faham. Boleh, cikgu. Seterusnya, bila kita dah dapat seperti ini dalam bentuk linear, kita boleh menggunakan kalkulator untuk mencari nilai K. Jadi, bila murid tekan kalkulator, murid akan dapat K sama dengan 15. Bila dah dapat K sama dengan 15, murid jangan tinggal K sama dengan 15, Hanif. Mesti masukkan semula dalam bentuk persamaan tadi. Di mana dekat nilai K ini kita gantikan dengan 15 yang kita dapat tadi. Barulah kita dapat betul jawapan. Jadi saya harap murid-murid faham dan jelas di sini. Seterusnya kita pergi kepada contoh soalan. Y berubah secara langsung dengan W dan kuasa 3X. Ada dua kat situ. Secara langsung ada dua. Satu W, satu lagi kuasa 3X. Kemudian berubah secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Maka kita akan dapat dalam bentuk ubahan adalah seperti ini. Yang contoh yang pertama, Y berubah secara langsung dengan W dan X kuasa 3. Kemudian kalau songsang, Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Bila kita gabungkan dia, kita akan jadi seperti ini dalam bentuk hubungan ubahan bergabung. Seterusnya, mesti tukarkan dia dalam bentuk persamaan, iaitu mesti letak nilai K. Y sama dengan K W X kuasa 3 per punca kuasa 2Z. Di sinilah yang saya tekankan kepada murid-murid, mesti dan wajib menukarkan daripada bentuk ubahan kepada bentuk persamaan. Itulah pengenalan kita, Hanif. Betul, cikgu. Saya rasa sangat menarik dan cikgu gambaran cikgu bagi seperti berudu yang tukar ke katak tadi daripada ubahan ke persamaan sangat penting, sangat bantu saya. Saya pasti membantu murid-murid di rumah juga. Kita akan berehat sebentar sambil kita ingat balik apa yang cikgu telah ajar kita. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KPM.